Apa dia productivity? Continue dah. Ya, productivity adalah penghasilan. Ya, dengan yang maksima dengan penggunaan sumber input yang minima. Right? Ya, kalau kita boleh hasilkan sesuatu dengan sumber yang kurang, dengan yang sumber yang terhad, tapi output kita, hasil kita tak terkurang, ya, masih lagi tinggi, maknanya productivity kita hebat. Alright? Okay, itu yang kita lebih kurang belajar lah semalam, banyak lagi. Jadi hari ini kita nak sambung lagi. Ya, kita nak sambung lagi. Okay, mari saya kongsi kita punya screen. Alright, kita kongsi screen. Okey, sekejap ya. Jauh ke depan pula dia. Jadi semalam apa yang kita dah buat adalah kita cerita pasal pengurusan hasil. Alright, kita belajar semalam pasal pengurusan hasil, ya. Apa dia pengurusan hasil? Ya. Apa dia pengurusan hasil? So semalam sebelum kita balik, kita buat aktiviti apa yang kita namakan sebagai find and search. Ya, cari. Ya, cari dan kita dapat. Iaitu sebenarnya adalah tugasan yang diberi, kita nak menghasilkan output kita. Ya, dengan mencari barang-barang tadi, kita menguruskan hasil. Jadi dalam pengurusan hasil ini sebahagian daripada time management juga, dia terbahagi kepada 3. Kita ada apa yang kita namakan sebagai pengurusan diri, pengurusan orang dan pengurusan kerja. Ni kalau kita nak menguruskan hasil lah, ya, hasil usaha kita. Alright, supaya hasil adalah benda yang akan dinilai dari kita, KPI kita. Jadi untuk dapat KPI yang bagus, capai KPI, ada 3 perkara yang kita kena buat. Pengurusan diri, pengurusan orang dan pengurusan kerja. Ya, secara tak langsung sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dah buat dah semalam. Ya, apa yang dimaksudkan sebagai pengurusan diri? Pengurusan diri adalah kita sendiri, nombor 1 sekali, kita fokus kepada matlamat. Jadi semalam tuan-tuan dan puan-puan fokus kepada matlamat. Apa matlamat kita buat latihan tu? Adalah untuk mencari barang-barang, ya, menghasilkan, mengumpulkan barang-barang yang ditulis dalam senarai tersebut dalam jangka masa yang ditentukan 15 minit. So kita fokus kepada objektif kita. Ya, semua orang excited nak capai tadi. Jadi apa berlaku? Dalam masa 10 minit, ya, kumpulan bunga kan? Bunga, ya. Dah boleh keluar daripada breakout room kerana hasilnya telah tercapai. Alright, sebab kita fokus, kita tahu, semua orang tahu dan kita fokus kepada matlamat. Kita tidak terpesong daripada matlamat. Alright? Peraturan 20, 80, 20. Selalunya hasil kita itu, ya, dihasilkan, ya, atas apa? 80% daripada hasil kita dihasilkan oleh 20% effort kita. Usaha kita. Alright, jadi kalau kita fokus betul-betul, kita boleh menyelesaikannya dengan lebih cepat. Macam semalam lah, Cik Amirul bila dia buka aja peti sejuk dia, habis semua dia keluarkan. Ikan keluar semua, tomato keluar, barang keluar, semua keluar. Gitu juga Kak Pia, betul tak Kak Pia? Semua daun keluar. Ya, daun ini. Jadi kita dapat bahawa seorang tadi boleh menghasilkan apa? Hasil yang banyak. Okey, itu maksudnya peraturan 20 80 20 ini. Ya, kadang-kadang kita boleh menghasilkannya kalau kita betul-betul fokus. Right? Ya, efisiensi kita. Keutamaan kerja. Kita memberi keutamaan kerja. Kita tengok dulu barang-barang mana, bahan-bahan mana yang penting. Yang mana yang segera kita perlu cari. Okey, keutamaan kerja. So kita meletakkan diri kita
pada keutamaan kerja. Kita nak selesaikan dengan segera. Okey, ada apa? Sense of urgency. Orang putih katalah. Ya, ini penting sebab bila kita ada sense of urgency, maka kita akan teruja. Ya, teruja untuk apa? Untuk menghasilkan tugasan tersebut. Kita tidak akan bertangguh. Tapi kalau kita tak ada kesegeraan, itu yang relax. Biarlah dulu. Itu kita akan jadi apa? Jadi tertangguh. Tapi kalau kita rasa sense of urgency, kita akan berusaha untuk mencari ya dan mengetahui apa perkara tersebut. Sikap proaktif. Proaktif ni apa? Kita sentiasa ada alternatif. Alright? Kita proaktif. Itu yang semalam saya sangat banggalah bila tuan-tuan dan puan-puan tak dapat lalat hidup, melainkan Cik Amirah je yang dapat lalat hidup, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dapat juga menyelesaikan tugasan tersebut dengan apa? Dengan alternatif. Apa alternatif kita? Oh, ada lalat gambar lalat. Dapat 2 pula lagi tu dengan nyamuk lagi. Tu maknanya kita bersikap proaktif. Proaktif ni apa maksud dia? Kita sentiasa bersedia ya dengan alternatif yang ada ya yang boleh kita cari ya maknanya kita taklah reaktif tu apa kita tunggu aja dah tak ada lalat macam mana nak buat alright tapi proaktif kita sentiasa berfikir ya kita bersedia ya kita kadang-kadang ya kita akan apa kita akan berfikir apa yang boleh kita gantikan apa yang boleh kita buat alright untuk menyelesaikan tugasan kita. Ini adalah pengurusan diri yang kita perlu letak dalam diri kita. Bila kita nak menyelesaikan suatu kerja, kita kena ada fokus kepada matlamat. Apa dia matlamat? Okey, apa matlamatnya? Apa objektif? Alright, sebab objektif ni macam kompas hidup kita. Tak ada kompas, ya tak ada hala tuju, tak tahu apa nak buat, kita tak akan sampai ke destinasi kita. Alright, jadi kena ada matlamat. Ya, kita ingat balik semula, usaha kadang-kadang diperlukan ya 80% daripada hasil tu adalah kerana apa? Kita fokus dan kita beri konsentrasi kepada apa? 20% daripada tenaga kita itu. Jadi banyak lagi tenaga kita yang ada. Alright, keutamaan kerja, kita buat keutamaan kerja dan kita sentiasa bersikap proaktif. Alright? Kemudian kita juga semalam tuan-tuan dan puan-puan ya telah ada pengurusan orang lain. Ini pun ditunjukkan dalam aktiviti semalam tu. Ya, find and search. Apa dia? Komunikasi yang berkesan. Itu antara strategi dia. Tuan-tuan dan puan-puan berkomunikasi dengan ahli-ahli kita. Siapa pun dia. Alright, kita masuk dalam grup kita berkomunikasi. Ya, kita jelaskan kehendak. Apa kehendak dia? Ya, apa sebenarnya kehendak? Ya, ada kejelasan kehendak. Apa dia kehendak? Kita kena faham. Alright? Jelas dengan apa yang dikehendaki. Ya, bila kita jelas, mudah untuk kita fokus. Alright? Kerja berpasukan. Semalam jelas sangat. Kerja berpasukan. Ya, dari Sarawak cari bunga. Ya, lepas tu dari Putrajaya cari kentang. Okey. Jadi kita kat mana pun kita kat Sabah, kat Sarawak, seluruh Malaysia, okey, kita berpasukan. Kita bekerja semalam tanpa mengira siapa kita. Ya, apa kerja kita nak buat. Ya, tak ada perasaan okey, nak kira-kira nak kena apa, ya kena kita, buat satu aja, ya. Segalanya kerja berpasukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nampak kadang-kadang kita buat lebih daripada apa yang dikehendaki. Alright? Jadi itu yang kadang-kadang kita dapat 2 orang dah boleh menghasilkan, bawa lagi ekstra daun. Okey? Ya, sebab apa? Kerja berpasukan sinergi. Hasil. Kita pergi kepada apa yang perlu dihasilkan, output kita. Bukan setakat mencari saja, tetapi hasilnya itu ada. Ya, ini pengurusan orang lain. Kita fokus kepada hasil, bukan aktiviti. Ransangan positif. Apa dia ransangan positif? Ransangan positif adalah apa? Dorongan-dorongan. Kita dorong setiap rakan-rakan kita. Adanya motivasi kita sendiri memotivasikan kawan-kawan kita. Mendorong kawan-kawan kita.
menghargai kawan-kawan pasukan kita. Ada rangsangan positif ya, dan delegasi. Apa dia delegasi? Delegasi adalah pengagihan tugas. Ini semalam tuan-tuan dan puan-puan dah buat dah. Pengagihan tugas. Alright? So pengurusan orang lain, pengurusan diri sendiri, elemen tu semalam ada dalam aktiviti kita. Alright? Yes? Okay. Dan kemudian kita uruskan kerja kita. Alright? Diri kita urus, orang lain kita urus. Kita urus juga untuk apa? Pencapaian kerja. Kita ada proses pengurusan. Ya, apa proses-proses pengurusan yang kita buat semalam? Ya, kita ada perbincangan, kita ada pembahagian tugas, ya, kita ada KPI target, kita ada pemantauan, kita ada maklum balas, ya. Ini semua adalah sebahagian daripada pengurusan. Pengurusan tu sebab apa dia? Ada perancangan. Bila dah ada perancangan, sebab pengurusan, fungsi pengurusan terdiri daripada 4. Apa dia? Yang pertama is planning, perancangan. Yang kedua organization, ya, ataupun pengaturan, ya, organizing. Lepas itu apa lagi? Implementing, kita laksanakan tugas kita. Leadership, ya, kita ada kepimpinan. Ketua pasukan beri peranan. Dan kemudian kita ada kawalan. Kita kawal, betul ke barang-barang ini? Ya, bolehkah kita gunakan gambar-gambar ini? Adakah ini gambar yang betul? Adakah ini barang yang betul? Adakah kita sudah memenuhi kriteria-kriteria dalam senarai? So itu adalah proses pengurusan yang tuan-tuan dan puan-puan saya tak langsung laksanakan semalam. Pembentukan matlamat, ada matlamat, kita ada KPI. Ya, bila kita bekerja balik semula kita kena ada KPI, pembentukan matlamat. Alright? Matlamat berasaskan kepada apa? Pencapaian oleh untuk kita capai KPI, ya. Jadi kita menggunakan SOP kita, pengurusan, macam mana kita menguruskan SOP kita. Kita ada perancangan. Ya, lepas itu kumpulan buat keputusan. Kita buat keputusan. Siapa nak ambil apa? Alright? Kita buat keputusan. Okey, kita tak ada lalat hidup. Kita cari lalat gambar. Itu pun keputusan. Saya tak langsung tuan-tuan dan puan-puan laksanakan. Ada kan keutamaan kerja. Okey, barang mana dulu kita nak ambil? Okey, ya, mana yang dulu yang penting kita cari. Kemudian susun atur kerja. Tuan-tuan dan puan-puan dah susun atur semalam. Siapa buat apa? Siapa cari apa? Ya, bila kita nak buat, ya, susun atur, kita ada penjadualan kalau kita di tempat kerja kita. Kita berkomunikasi antara satu sama lain. Sentiasa sedar dan ambil tahu. Okey, sentiasa sedar dan ambil tahu. Ya. Jadi kalau kita tengok, alright, kalau kita tengok kepada apa tadi pengurusan hasil, benda tu dah ada belum dalam diri kita? Kita tahu tak nak buatnya. Alright? Pastinya dah ada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, okey. Dia dah ada dah dalam diri kita. Jadi bila kita diberi assignment tu, sebab adanya perasaan kekitaan, ya, ingin berjaya, ya, ingin buat yang terbaik, komitmen pada pasukan, automatically benda-benda tu secara tak langsung, ya, ada dalam diri kita dan terkeluar. Ya, jadi apabila kita sentiasa terbuka, kita terima, ya, kita menyedari kita ini anggota kumpulan, ya, kita terbuka kepada maklum balas, ya, kita nak mencapai matlamat kita, penghasilan kita, automatically sedar tak sedar semua ciri-ciri pengurusan diri, pengurusan orang lain dan pengurusan hasil tadi ada dalam diri kita. Cuma kadang-kadang, ya, sebab mungkin, ya, kita fokus kepada kita saja. Ya, kadang-kadang kita tak sedar bakat itu, kemahiran itu dah ada dah dalam diri kita. Alright? Ya, jadi sebalik bila kita balik nanti, ya, kita applykan saja. Kita gunakan saja. Sebab dia dah ada dah. Itu yang Anthony Robbins kata, unleash the power within. Keluarkan.
tonjolkan, lakukan. Dengan cara apa? The way we act. Cara kita melaksanakan, cara kita bertindak, cara kita melakonkan. Okey? Ya, itu yang penting ya. Sebab secara tak langsung kalau kita tengok elemen-elemen semalam kan, masa saya tanya apa strategi tuan-tuan dan perempuan, maklum-maklum tu ya, semua ada dalam apa yang baru saya sampaikan tadi. Okey? Ya, so kita apply saja dalam hidup kita. Okey? Alright, ada sebarang komen daripada tu? Natasha, okey tak? Boleh Natasha? Okey, Puan. Tak sangka kan, ni secara tak sedar, ya, input-input yang tuan-tuan dan puan-puan beri semalam tu, itulah dia dalam teori-teori sebenarnya. Ya, yang tuan-tuan dan puan-puan praktikkan. Alright? Yes? Okey. Mari kita continue lagi. Okey ya, kita continue lagi, kita teruskan lagi. Ya. Okey. Jadi kalau dalam pengurusan masa ni, ini cuma pesan ya. Dia kata apa? Gunakanlah 5 sebelum tibanya yang 5. Masa mudamu sebelum tuamu. Ni sangat-sangat betul lah tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya cerita dengan Kak Piah ni, bila dah tua ni macam-macam benda berlaku. Jadi masa muda tu jaga ya masa mudamu sebelum tuamu. Enjoy life. Ya, maknanya enjoy itu maknanya apa? Lalui hidup ini dengan keseronokan. Okay, aging gradually orang katakan. Sebab bila tua banyak benda tak boleh nak buat. Right? Lutut sakit lah, sendi sakit lah, penyakit mula datang. So masa mudamu sebelum tuamu jaga. Masa sihatmu sebelum sakitmu. Tu sangat-sangat penting. Jaga kesihatan kita. Macam Kak Piah kata, kurangkan gula sebelum sakitmu. Okey. Masa kayamu sebelum miskinmu. Ni kita gunakan. Ya, bila miskin maksudnya apa? Ya, bila kita ada kita saving, simpan sikit sebelum kita tak ada. Bila tak ada ni, itulah penggunaan kita ya. Okey. Masa lapangmu sebelum sibukmu. Masa lapang banyak benda kita boleh buat. Tapi kalau sibuk kadang-kadang ya banyak benda yang kita tak dapat nak buat lah. Alright, masa hidupmu sebelum matimu. Okay, jadi kita ingatlah kita jadikan ya semua elemen yang kita ada. Semua ni ada ni. Kita ada muda, kita ada sihat Alhamdulillah. Ya, kita ada kaya. Kaya ni tak semestinya kaya wang. Kadang-kadang kita kaya dengan apa? Dengan keluarga, dengan kasih sayang. Alright. Lapang. Ya, kelapangan masa dan juga dalam hidup kita sebelum matimu. Okay? Yes? Okay, itu adalah daripada ni. So ada soalan on masa? Okay, so kita terus ya. Kita terus ke itu saja tadi untuk mengapakan menamatkan dari segi pengurusan masa. Kita pergi terus kepada modul seterusnya iaitu keterampilan. Alright? Keterampilan. Apa yang dimaksudkan dengan keterampilan? Keterampilan diri. Apa jua perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mengikut atau norma yang diterima oleh masyarakat atau persekitaran yang berlandaskan kepada timbang rasa adalah dianggap saya mempunyai nilai keterampilan diri yang tinggi yang mempertingkatkan imej seseorang. Alright? Ya. Jadi maksudnya apa? Semalam hari pertama, hari kedua kita belajar ya mula-mula budaya. Okey, budaya. Lepas itu kita ada nilai-nilai. Dari nilai-nilai ini kita apa? Kita menonjolkan the way we act. Ya, kita akan buat kepada tindakan kita, cara kita bertindak. Dan cara kita bertindak ini akan adalah imej kita. Adalah imej kita dan orang akan melihat kepada cara kita bertindak tadi dan membentuk persepsi terhadap diri kita. Okey? Ya. Jadi maknanya apa yang kita keluarkan itu datangnya daripada apa yang kita fikirkan,
Ya, okey. Ya, prinsip-prinsip kita, apa yang kita rasakan, nilai-nilai kita, ya kita pergi kepada perbuatan kita. Tapi perbuatan kita akan membentuk apa yang dinamakan sebagai image kita. Alright, apa yang kita terampilkan, apa yang kita lakukan, itu adalah keterampilan diri. Sebab keterampilan diri ini bermaksud apa? Penonjolan. Ya, penonjolan. Penonjolan kini akan membentuk image kita. Contohnya, kalau penonjolan kita dari segi pemakaian, kita berpakaian kemas. Ya, okey, kita berpakaian yang bersih. Okey, yang sopan. Maka itu akan membentuk image. Orang akan membentuk persepsi. Jadi persepsi orang terhadap image kita apa dia? Oh, dia seorang yang sopan. Dari segi pakaian, groomingnya bagus. Alright? Ya, jadi apa yang ditunjuk tadi, keterampilan tadi, ya, orang akan membentuk image. Alright? Persepsi. Jadi image diri adalah pancaran diri kita yang dapat dilihat oleh orang lain. Alright? Jadi image diri, ingat tu. Cara orang melihat kita. Ya. Dan cara orang melihat kita adalah berasaskan kepada apa? Apa yang kita tonjolkan. Apa yang kita tonjolkan berasaskan kepada apa? Apa yang kita lakukan. Alright? Jadi terdiri daripada apa? Penonjolan diri sendiri, budi bahasa, sikap dan kelakuan. Itu membentuk image. Ya, membentuk image. Ya, kalau contoh, alright, antara kita adalah kita selalu cakap, ni tak boleh lah, susah lah, tak apalah, malas lah. Apa image yang kita tonjolkan ni? Orang akan melihat kita sebagai apa? Bila itu adalah ayat-ayat yang selalu keluar kepada kita. Kita menampilkan, ya, apa yang kita tampilkan? Apa yang kita tampilkan adalah tak boleh lah, susah lah, tak nak lah, tak maulah. Okey? Jadi orang akan melihat kita, orang akan membentuk satu persepsi terhadap apa yang kita cakapkan tadi. Cakap tadi adalah action kita kan? Right? Jadi apa image dia? Ya, macam mana bentuknya? Pastinya orang akan membentuk image kita sebagai seorang yang negatif. Seorang yang sukar nak dapat kerja sama. Okey? Jadi sebenarnya image ni kita yang bina. Kita yang bina. Alright? Jadi image apa yang kita nak bina? Itu sebab organisasi, macam kilang-kilang produk-produk, dia ada image yang ditonjolkan. Macam Milo. Okey. Apa image yang ditonjolkan oleh Milo? Ya, sebagai apa? Sebagai minuman kesihatan. Dia image dia yang ditonjolkan. Minum Milo, anda sihat dan kuat. Itu image dia. Ya, Milo ni adalah apa? Sihat dan kuat. Yang ditonjolkan oleh Milo. Okey? Jadi itu daripada apa? Dari keterampilan dia. Jadi image membentuk personality seseorang. Okey? Jadi orang kata apa? Image tadi adalah sebahagian daripada personality kita. Right? Senang didekati ataupun tidak. Alright? Adakah kita ini extrovert atau introvert? Apa dia extrovert? Apa dia introvert? Extrovert ini adalah apa? Adakah kita ini orang-orang yang boleh menampilkan diri, kita orang kata tu peramah, tu extrovert. Ya, banyak cakap, senang didekati, ya, ceria, tu extrovert. Ataupun kita introvert. Introvert ni agak pendiam. Alright, itu personality. Right? Ataupun pemalu. Ya, ataupun tidak begitu menonjol. Itu adalah personality dia. Ya, personality sama ada dia ini berekspresi tinggi, extrovert ataupun low profile. Low profile aja. So itu akan membentuk personality kita lah. Ya, orang akan memberi persepsi pada personality kita dari cara kita
berhubung, ya. Okey, so imej sifat luaran terbentuk daripada gerak-geri, tingkah laku, tutur kata, penampilan diri yang membentuk siapa diri kita yang sebenarnya. Okey? Jadi sikap tadi, personality orang tak nampak, tersembunyi. Tetapi orang akan boleh membuat persepsi, boleh memberi imej kepada kita, ya, boleh membentuk persepsi terhadap imej kita daripada apa yang kita tonjolkan. Ya, tingkah laku kita. Contoh, ya, dia kata sikap ditonjolkan melalui perkataan yang kita gunakan. Alright? Orang boleh teka sikap kita. Kita ni bersikap macam mana sebenarnya dari perkataan yang kita gunakan. Macam tadilah yang Kak cakap tadi. Kalau perkataan yang keluar tu, tak apalah, biarlah, bolehlah. Macam mana perkataannya? Jadi apa sikap dia? Orang akan terus buat judgement. Ya, tak salah orang untuk menilai. Okey, orang itu untuk menilai sebab dia menilai ikut persepsi. Semua orang mempunyai persepsi yang berbeza. Ingat tak semalam masa kita koyak kertas? Okey, koyak sampai habis. Itu persepsi saya. Koyak sampai habis, corner saja dikoyak. Tapi ada juga siapa yang koyak semalam tu? Koyak sampai ke bawah. Itu persepsi dia. Tak salah. Persepsi adalah cara kita melihat sesuatu. Alright? Jadi, perkataan yang kita guna akan membentuk persepsi orang terhadap kita. Okey? Sehingga tuan-tuan dan puan-puan, persepsi orang yang buat terhadap kita. Ya? Dan orang itu dia tak tahu benar ataupun tidak. Walaupun orang kata kat kita, kita pernah dengar kata, okey, janganlah nilai buku tu dari kulitnya. Janganlah nilai dari luaran saja. Okey? Ya? Walaupun kita cakap macam tu, sebab kadang-kadang bila kita membentuk impresi ni, dia adalah pada saat yang terawal. Ya? Ya, the first few second yang orang tu bertemu dengan kita, orang dah membentuk ekspresi dah. Walaupun kita kata kita tak boleh judge orang tu daripada luar. Alright? Yes? Tetapi itulah yang berlaku dalam dunia sebenarnya. Ya? So kita kena. Itu sebab dia kata keterampilan diri. Keterampilan diri kita kena apa? Belajar, berusaha, membentuk. Ya, membentuk aksi kita, personality kita supaya persepsi orang terhadap imej kita tadi adalah positif. Terutamanya kita dalam organisasi ni tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan akan dinilai oleh ketua kita. Macam mana ketua kita menilai? Selain daripada tugasan kita, dia akan melihat kepada apa? Kepada keterampilan diri kita. Alright, keterampilan diri kita. Macam mana dia nak menilai? Of course lah daripada perkataan-perkataan yang kita gunakan. Alright? Ya, itu sebab sangat menakutkan. Ya, sekarang ini dalam media sosial, kalau kita tengok, feedback maklum balas komen-komen yang diberikan oleh rakyat Malaysia apabila dia tidak suka kepada seseorang. Ya, sangat-sangat menyedihkan, menakutkan. Sebab apa? Bahasa melambangkan bangsa. Okey. Ya, tuan-tuan dan puan mungkin pernah tengok kan perkataan-perkataan ayat-ayatnya, ya, penuh dengan orang kata tu very painful lah dia punya ayat-ayat itu. Kita pun takut nak menyebutnya kadang-kadang. Alright? Ya. Jadi kalau katakan ini adalah ayat-ayat yang digunakan oleh terutamanya anak-anak muda kita kan, belia-belia kita, itu melambangkan generasi kita. Ya, yang sangat membimbangkan sebenarnya. Jadi perkataan-perkataan yang penting. Itu sebab bila kita berhubung dengan bos kita, ya, kita cakap okey, insya-Allah bos, saya akan lakukan bos. Alright, tapi kalau saya ada masalah atau kurang berkemahiran, saya akan jumpa dengan bos. Tak apa. Alright, instead of kata tak boleh. Ya, tak nak, saya tak reti. Alright? Jadi gunakan perkataan-perkataan yang positif. Apa perkataan-perkataan yang positif? Saya boleh buat. InsyaAllah. Saya cuba. Saya nak belajar. Gunakan perkataan-perkataan itu. Sebab itu akan melambangkan apa? Melambangkan diri kita. Okey? Jadi sikap kita sama ada positif atau negatif ditonjolkan melalui perkataan-perkataan yang kita gunakan. Air muka.
Itu sebab dari awal lagi Akak dah cakap air muka kita kenapa 3. Walaupun dalam hati tu tak 3, tunjulkan aja 3 air muka. Sebab air muka melambangkan kita punya sikap. Sikap kita boleh didekati ataupun tidak. Alright? Ya. Mudah kita berhubung dengan orang ataupun tidak. Right? Air muka. Budi bahasa. Tata cara kita lah. Selamat pagi. How are you? Budi bahasa. Boleh saya bantu? Okay, excuse me. Boleh bantu saya? Budi bahasa kita. Alright, pakaian. Cara kita berpakaian. Ini penting. Terutamanya kita dalam organisasi. Ya. Apabila kita apa? Kita berhubung dengan orang awam. Sebab ingat balik semula tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan adalah duta organisasi. Alright? Duta organisasi. Orang tak sebut. Dia tak kata Kak Piah. Dia akan kata apa? Teruklah Kementerian Keuangan. Dia akan kata apa? Kementerian Keuangan. Dia tak kata Kak Piah. Alright? Jadi Kak Piah adalah Kementerian Keuangan. Alright? Jadi ingat tu balik semula. Kita adalah duta organisasi. Ya, orang akan melihat kita, orang akan menilai, ya, orang akan sebut apa? Organisasi. Kita adalah duta, dia representative. So penting. Ya, itu sebab grooming itu sangat penting, keterampilan itu sangat penting. Ya, itu sebab layanan yang bagus itu, ayat-ayat yang digunakan itu sangat penting. Jadi sebahagian daripada nilai-nilai kita. Nada bahasa. Ya, nada, intonasi. Ini pun menunjukkan sifat kita. Kalau intonasi kita bila bangun aja, Assalamualaikum, apa khabar, penat, entahlah, lemah je. Okey? Ya. Tapi kalau kita bangun pagi-pagi, selamat pagi, apa khabar? Nampak keceriaan dia. Okey? Selain keceriaan dia. Jadi kita boleh lihat daripada intonasi tadi. Ya, kita ada tenaga. Bila suara kita itu penuh dengan tenaga. Cakaplah kalau akak buat kelas kan. Dalam online. Ya, hari ni kita akan cerita pasal sikap. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sikap ditunjukkan melalui. Kan saya rasa lebih kurang setengah jam lelap dah kita dah. Dah setujulah, yelah Kak Oi, papalah Kak Oi kan. Ya, jadi kita nak apa? Bentuk dia, ya, bagi wow sikit. Keterujaan kita. Itu sebab orang putih kata apa? Enthusiasm is contagious. Keseronokan ataupun tenaga kita, semangat kita tu berjangkit. Jadi ini yang perlu tuan-tuan dan puan-puan bentuklah dalam organisasi kita. Ya, supaya apa? Kita punya tim, kita punya department tu bertenaga. Bertenaga datang dari mana? Daripada kita, daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya seronok, saya teruja buat kelas sebab apa? Ya, sebab saya dapat tenaga keseronokan tu daripada tuan-tuan dan puan-puan juga. Ya, kalau bayangkan tuan-tuan dan puan-puan pasif je, tanya pun tak ada jawab. Ya, suruh buka apa pun video, tak ada yang respon. Ya, saya pun tak teruja. Tapi bila saya tengok wajah-wajah tuan-tuan dan puan-puan awal-awal dah masuk. Okey, bila kita buat aktiviti, walaupun saya dari teknikalnya kadang-kadang ada kelemahan juga, tuan-tuan dan puan-puan aktif lagi, masih support saya. Itu keteruja. Bangun awal pagi. Ya, tu yang Aisyah kata, awal lah Kak masuk. Memang awal saya masuk. Alright, pukul 7:30 dah ready dah depan komputer tuan-tuan dan puan-puan. Right? Okey, pakaian. Pakaian pun melambangkan kita. Ya, membuatkan orang melihatkan kita ni siapa, personality kita. Ya, sikap kita. Alright, cara berjalan. Cara berjalan. Ya, itu sebab jalan pun kena pakai kasut lah. Kasut yang betul. Kedudukan badan kita. Alright, posture kita. Posture kita, cara kita berdiri, cara kita berjalan, ya. Itu penting. Perbuatan dan tingkah laku. Jadi sikap ditonjolkan melalui semua elemen-elemen ini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat balik semula, ini semua adalah komunikasi kita. Alright, yang kita panggil sebagai apa? Bahasa bukan perkataan. Alright? Ya, cuma sikit aja, satu aja perkataan. Jadi bahasa bukan perkataan kita, yang lain tu air muka, budi bahasa tu, ya, cara duduk, cara berjalan, perbuatan, tingkah laku. Itu action. Bahasa bukan perkataan. Perkataan cuma satu.
Ya, itu sebab dia kata powerful kita punya body language. Ya, body language. Ya, perkataan cuma apa? Cuma lebih kurang 10%. Yang lain tu tuan-tuan dan puan-puan adalah non-verbal communication. Alright, nanti kan bila kita masuk communication kita akan tengok. Jadi apa untuk menambahkan keterampilan ini adalah untuk menambah baik penampilan seseorang menjadi personality yang lebih anggun dan menarik. Kenapa? Sebab tanggapan pertama yang positif mencerminkan personality yang baik, menyerlahkan keyakinan diri kita dan memberi motivasi untuk kita bekerja hari itu. Ya, seronok. Sebab tuan-tuan dan puan-puan lah, kalau katakan kita bangun pagi, kita teruja, wow, nak pergi kerja. Alright, ya, ataupun kat rumah, wow, hari ni work from home. Bekerja dari rumah, BDR semua. Okey, kita wow dah. Apa jadi? Awal ya, jadi kita bangun pun awal. Ya, pakai baju pun hari tu kalau kat office nak pergi office apa jadi? Pakai baju yang paling lip-lap, yang paling cantik, yang paling kemas, yang paling bergaya. Betul tak? Ya, pukul 4 pagi, 5 pagi sanggup kita gosok baju. Alright? Ya, sebab kita wow. Ya, kalau katakan masuk pula ya, masuk dalam kereta nak driving, ya tengok apa tu orang kereta banyak jam, kita tak stres. Ya, boleh sebut pula tengok kiri dan kanan 3 kat semua orang. Ya, sampai kat pejabat kita tengok ada orang makcik jual nasi lemak, jual kuih, boleh beli ekstra pula untuk jabatan. Ya, untuk kawan-kawan. Sebab apa? Sebab kita wow. Alright? Ya, sampai nak pergi kat pejabat, masuk elevator, semua orang kita tegur. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar? Ya, kita nampak semua orang. Ya, yang masuk tu. Sihat. Semua kita tegur, hai. Ya, humming masuk ke kita punya pejabat. Ada music lagi dari diri kita. Sebab apa kita wow hari tu? Kita bangun wow. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau kita alamak, hari ni baru Khamis. Okey, alamak, kena pergi kerja. Kalau kita alamak tadi, apa jadi? Slow je nak bangun. Betul? Ya, kita nak menggosok 5 pagi. Sorry. Kena juga pakai baju. Buka juga kloset. Baju macam mana kita cari? Baju yang tak bergosok. Tak perlu gosok. Betul tak? Ya, tudung tak ada dah lilit-lilit, main sarung aja. Color pun agak pudar, hitam je gitu. Sebab apa? Tak wow. Alright? Yes? Okay. Kita memandu jam pula. Mulalah kita marah. Inilah ni rakyat Malaysia banyak sangat tak apa-apa mandu. Masa ni lah sibuk nak keluar. Alright? Ya. Inilah jalan-jalan ni tak apa-apa. Dah salah pula kerajaan buat jalan. Alright, ya, sampai dekat office park kereta nampak orang jual kuih. Teringin teruja nak beli kuih. Sorry, kita je. Alright? Okay. Pergi dekat elevator, ya nak masuk elevator, ya nak tegur semua orang, tak adanya. Alright? Orang cakap good morning, kita lah marah kat dia, what's so good about the morning? Right? Ya. Okay, sampai kat office tak adanya nak haming-haming. Orang tegur, apa tegur-tegur, apa pandang. Okey, sebab apa? Hari tu kita tak wow, kita alamak. Jadi tuan-tuan dan puan tengok tu, ya. Kita punya emosi tadi tu, ya, kita punya personality tadi tu kita yang pilih sebenarnya. Jadi balik ni tuan-tuan dan puan-puan nak bangun dari tidur, kita sebut wow. Alhamdulillah. I am alive. Okay? Hidup lagi kita hari ni. Sihat lagi kita hari ni. Wow. Okay? Sebab kita ada 2 pilihan je. Macam komitmen lah. Kita ada 2 pilihan. Sama ada kita nak tunjuk image yang positif atau image yang negatif. Alright? So kalau kita mula image, mula dari mindset balik semula saya tekankan kat sini. Minda kita awal-awal. Wow. Kita akan teruja. Rasa seronok. Bila dah seronok, dia akan terserlah dalam kita punya image. Alright? Ya, sebab
minda wow, hati rasa happy, ceria, action kita pun jadi positif. Alright? Yes, dan akan memberi tanggapan kepada orang bahawa kita adalah seorang yang positif. Kita adalah seorang rakan kerja yang boleh didekati. Sebab itulah image yang kita tonjolkan. Okay? Alright, bila kita nak tunjukkan ni? Ni kalau kita buat temu duga ke, bekerja di pejabat, acara-acara rasmi, menghadiri temu janji. Bukan sahaja di sini, rumah sendiri pun. Ya, dekat rumah. Tunjukkan keceriaan kita. Wow. Nak-nak pun seronok je. Mak kita wow hari ini. Ya. Bapak kita wow hari ini. So mulakan dengan wow tadi. Saya selalu cakap lah. Ya, kita wow-wowkan diri kita. Right? Okey, bagaimana terdapat 4 komponen dalam keterampilan, pakaian, penampilan, kebersihan dan kesihatan. Okey? Alright. Kita tengok pakaian lah. Kita kena tahu apa dia kod pakaian kita, padankan tempat, masa dan acara, warna-warna pakaian, aksesori, kasut, stokin, tas dan briefcase. Ya, kita tengok kat sini. Okey, ini saya ambil daripada Mampu lah. Sebenarnya saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun pernah tengok. Alright? Ini adalah panduan pakaian ke pejabat. Okey. Ini kalau kita pakai suit lah. Pakai suit pun boleh. Diterima pakai sekarang ini dan banyak ya generasi terutamanya generasi muda yang pakailah pakai suit macam ni. Okey. Alright, gabungan kot, seluar panjang kot, bagi wanita kot dengan skirt panjang. Alright? Ya, suit dipadankan dengan kemeja lengan panjang dan tali leher bagi lelaki. Perempuan pun boleh pakai kemeja. Alright? Ya, ditutup dengan suit ini. Seluar dan kot mestilah sempadan dari segi warna. Ya, maknanya kalau kot hitam, seluar hitam, kot hitam, skirt hitam. Alright, kita padankan. Skirt dan kot mestilah sempadan dari segi warna. Pilihan warna suit galak-galak warna hitam, warna hitam. Warna hitam, ya, warna hitam sebab tuan-tuan dan puan-puan tengok ramai orang pakai hitam kan. Warna gelap-gelap adalah the corporate colour. Ini orang panggil colour corporate, colour organisasi. Kalau kita nak pergi majlis formal, ya. Jadi kalau tuan-tuan nak pilih kain baju untuk kerja, cari colour yang hitam, yang dark brown, navy blue, okey, color-color yang gelap-gelap yang macam ni ya. Ni memang ni. Cuma dalam itu kita matchkan dia dengan yang terang. Okey, yang terang itu. Macam pihak lelaki ni ya, dia pakai apa? Dia ada baju dia, ya, baju dia putih kat dalam tu, tie merah, okey, coat hitam, ya, kasut hitam, right? Saya muda-muda dulu macam tu lah. Cari semua hitam aja, ya, hitam je semua kan. Ya, jadi kita beli tu banyak hitam-hitam, alright. Bagi kemeja, kita tak pakai coat lah sangat kan. Kalau Cik Azhar nak pakai coat pun boleh. Tapi kalau kita pakai kemeja pun okey. Alright, cuma bila kita pakai kemeja lengan panjang, jangan dilipat-lipat kemeja tersebut. Ya, pastikan apa? Kemeja berkollar, berlengan panjang, taklah dibutangkan. Alright, dibutangkan. Kalau kita tak ada cuffling ni pun tak apa. Ya, kalau ada kita letakkanlah. Kemeja hendaklah dimasukkan tuck in ya. Dan lengan tidak dilipat. Pilihan warna dan corak yang digalakkan adalah warna pastel. Warna-warna yang lembut. Ini untuk kemeja. Ya, pakai kita kerja tu. Selalu kita putih, light blue ya. Yellowish, yang color yang lembut-lembut. Ya, color yang lembut untuk kita punya ni ya. Sekiranya kemeja mempunyai butang collar haruslah dibutangkan. Leher collar hendaklah bersesuaian. So selalu tu semua telah siaplah ya dalam bentuk tadi. Okey, kalau tali leher ni simpulan 3 dan panjangnya tali leher kita apa dia? Sampai kepada tali pinggang kita, bucket kita punya tali pinggang tu kan. Ya. Tu dia kata hujung kepala tali leher seeloknya mencecah bahagian buckle
tali pinggang. Ini lebih kepada kemeja lelaki lah. Tie pun kat sini. Ya, pakai kemeja. Alright. Kalau kita pakai lengan pendek, boleh? Kak pejabat boleh tak? Ada tak? Boleh kan? Dia pakai lengan pendek juga kan? Ada kan lengan pendek kan? Okey. Kalau lengan pendek, okey, tak perlu bertie. Orang tak pakai tie dengan lengan pendek. Ya, tie mesti dipakai dengan lengan panjang. Okey. Okey. Baju batik, boleh kita gunakan. Ya, itu boleh kan? Hari Khamis kan? Alright. Batik sesuai hendaklah bercirikan batik Malaysia. Ya, digalakkan bawa baju batik semasa menghadiri urusan rasmi. Ini di luar negara lah ya, kalau kita, sebab ini melambangkan identiti kita. Okey. Ini saya pergi sekali lalu je lah tuan-tuan dan puan-puan, sebab ia adalah panduan yang memang perlu diikuti. Alright, sebab ini saya ambil daripada mampunya ni. Okey. Pakaian kebangsaan pun boleh. Baju Melayu, baju kurung, baju kebaya, sari, suit Punjabi, cheongsam. Ini adalah antara baju-baju kebangsaan. Tidak termasuk jubah. Sekarang dah diterima pakai belum di organisasi? Kalau kita ikut dari segi pengeliling dan daripada ini, jubah tidak termasuk sebagai baju-baju tradisional lah. Tapi banyak juga digunakan pada organisasi sekarang ini. Jadi lihat kepada polisi kita, boleh ataupun tidak. Right? So baju Melayu yang lengkap, bersamping, bersongkok hitam dan berbutang. Alright? Kita pakai yang ini juga, right? Ya. Tapi saya nak cerita kat tuan-tuan dan puan-puan, dekat Brunei, ya, mereka pakai pakaian Melayu macam ni, pakaian baju Melayu ni hari-hari sebenarnya. Boleh pakai hari-hari ke pejabat sebab dia ada apa? Melayu Islam Beraja, MIB. Dia jadi macam pakaian dia. Tapi baju dia, banyak baju yang ini selalu dia orang pakai untuk hari Jumaat. Tapi hari-hari biasa mereka pakai macam baju raihan selalu pakai tu kan. Ya, itu diterima pakai di sana lah. Macam kita pun boleh kan. Baju Melayu tidak dibenarkan dipakai dengan seluar yang berbeza warna atau jenis bahan yang dan berselipar. Ya, itu tak boleh lah, kena pakai kasut lah. Tak boleh seluar yang berbeza. Okey. Itu jadi apa? Kalau terutamanya kerajaan di Johor kan, dia tak bagi pakai seluar hitam, baju atas lain. Okey, baju kurung kebaya hendaklah dipakai mengikut keselesaan, tidak terlalu ketat dengan kelabuhan yang bersesuaian. Alright? Jangan pakai baju yang terlalu ketat lah. Ya. Fashion baju kurung dan baju kebaya hendaklah tidak keterlaluan serta tidak menggunakan fabrik yang jarang. Ini dia punya panduan. Alright? Suit Punjabi, cheongsam, sari bersesuaian dan sopan. Ya. Cerita pasal sari ni saya teringat semalam saya terjumpa kat mana kat Facebook budak 10 tahun kat Penang kan, bunuh diri pakai sari ni, pakai tali sari ya. 10 tahun tuan-tuan dan puan-puan, kerana apa? Nenek dia marah suruh dia mandi. Ya, simple aja tapi kesan dia terlalu besar. Pakaian hendaklah dipakai secara lengkap dan bersesuaian untuk menjalankan tugas rasmi supaya tidak mengganggulah tugasan kita. Ya, masa dulu masa memula saya kerja kerajaan, banyaklah beli baju-baju macam ni. Sekali kerja kilang tak adalah peluang nak pakai ni. Semua pakai uniform, seluar dengan baju biru. Okey, bila baju banyak-banyak tu kan, ya. Tu saya kerja kilang, saya pakai uniform. Macam nilah sekarang pun banyak ya organisasi yang kita ada uniform khas ya, bagi kita pegawai-pegawai dan juga kepada anggota-anggota kerja. Alright, jadi pakaian seragam dibekalkan, kalau dibekalkan bolehlah kita gunakan. Pakaian seragam hendaklah dipakai ke pejabat dan sepanjang menjalankan tugaslah pada yang wajib yang mesti melaksanakannya. Okey. Alright ya. Saja je tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi balik tengok pada kasut. Kalau formal lelaki bersih dan berkilat. Bertumit, digalakkan sikitlah ada tumit dia.
bertutup, ni standard lah ya, bertutup, warna pun gelap, kulit, PVC atau setara, sarung kaki sepadan dengan seluar atau kasut. Kita punya sarung kaki apa selalunya? Hitam lah. Ya, hitam ataupun gelap. Jangan pula pakai stokin putih. Ya, sebab kadang-kadang bila kita duduk kan, jadi kita nampak seluar tadi terangkat sikit kan, akan nampak stokin tu. Ya, jadi dia kena apa? Warna gelap. So tu dia punya etika lah. Ya. Bagi wanita, bertumit. Alright, bertumit. Kena bertumit dan tertutup. Ya, antara 1.5 inci ke 2 inci lah. Alright, dan tertutup. Kena tumit ya. Cuma kadang-kadang tu memang sakit lah kaki kita kan. Ya, tapi cuba cari ya, sebab sekarang kita ada medical shoes. Ya, kasut-kasut yang direka khas untuk itu ya, untuk perubatan untuk kaki-kaki yang sakit lah. Berwarna gelap, kulit PVC atau setara, pakai sarung kaki. Alright, yang bersesuaian sekiranya bersesuaian ya dengan kulit kita. Pakai sarung kaki lah ya. Okey, perkara-perkara yang dilarang setakat ni okey? Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ya? Okey, saya just go through, okey? Perkara yang dilarang dalam etika berpakaian dan penampilan kepejabat. Lelaki, kepala jangan menindik telinga. Lelaki tak boleh tindik telinga. Jangan mewarnakan rambut. Rambut tak boleh warna. Rambut mencacak, pang dan skinhead tak boleh. Janggut yang tidak kemah dan mencecah butang atau baju. Janggut tak boleh panjang lah tu. Memakai kopiah termasuk bersama baju Melayu. Itu tidak dibenarkan. Songkok boleh kan. Misai melebihi bahagian atas bibir. Right? Berkepala botak tidak digalakkan kecuali atas sebab genetik, kesihatan atau faktor keagamaan. Sebab sekarang dah jadi fashion kan orang botak ni. Okay. Alright, badan pula bagi lelaki memakai suit yang berlainan warna dengan warna seluar kecuali jika memakai sport jacket. Atau kalau kita ada kan, kita dibekalkan oleh syarikat, oleh organisasi kita jacket kan, ya. Jacket. Okey, makai tali leher berkarakter kartun, karakter-karakter yang tak sesuai. Ni kalau tali leher lah, right? Yang kartun lah, Mickey Mouse lah, polka dot lah, ya. Memakai bow tie, ya, yang bentuk ribbon tu kan. Memakai lebih daripada 2 cincin pada satu tangan. Ini pun penting. Ya, jangan pakai habis semua jari-jari kita ni ada cincin. Laki lah kan. Ya, cincin adalah punya besar. Ya, sebab kita bekerja. Yang pakai cincin penuh tu, tutup bomoh. Alright? Tok bomoh memang penuh lah. Yes. Jangan berkuku panjang dan tidak bersih. Berkemeja lengan pendek kecuali pakaian seragam, baju korporat yang dibenarkan oleh pihak pengurusan untuk program dan aktiviti yang ditetapkan. Sebab kemeja lengan pendek ni dia lebih casual sebenarnya ya. Jadi tidak dibenarkan ya. Kemeja bercetak perkataan yang tidak sesuai, logo, gambar, slogan yang bercirikan politik, ganas, seram, lucah dan seumpamanya. Berpakaian t-shirt. Alright? Ya, melainkan kadang-kadang aktiviti-aktiviti khas ya yang dibenarkan. Lelaki juga kaki tidak boleh berselipar, ya, berselipar kasut getah dan kasut sukan, kasut yang tidak bertumit. Keterampilan umum, tidak boleh pakai tatu, jangan nafas berbau, mempunyai bau badan, khususnya bau rokok. Ya, ini adalah perkara-perkara yang dilarang. Okey. Bagi wanita pula, apa dia? Perkara yang dilarang. Dari kepala, rambut yang tidak disisir rapi. Jika dilepas, rambut hendaklah disisir rapi. Ini kena sikatlah. Ya. Mewarnakan rambut secara berlebihan. Ya. Badan pula berkuku panjang dan kotor. Badan yang terdedah di bahagian pinggang. Ya. Nampak pula midriff dia. Bahagian yang ketat, jarang, berleher luas dan fashion yang tidak sesuai untuk kepejabat. Berkemeja lengan pendek kecuali pakaian seragam, baju korporat yang dibenarkan. Ya. Kemeja bercetak perkataan, samalah perkataan yang berusahakan politik semua tak boleh. Kemeja t-shirt tidak boleh pakai bagi wanita. Right? Perkara yang dilarang kaki, kasut tidak bertumit, selipar, sandal. Ini penting. Right?
Tapi kadang-kadang ada yang pakai kasut, sampai di pejabat tukar slipper. Tapi bila kita nak bertemu dengan orang depan, orang ramai, pastikan kasut itu adalah kasut yang bertutup. Ya. Keterampilan umum, solekan yang berlebihan, ada tattoo, memakai wangian yang tidak sesuai dan berlebihan. Terlalu wangi pun tak boleh juga. Okey? Dari aksesori, lelaki pin tali leher, tali pinggang, warna tali pinggang mestilah sepadan dengan kasut. Jadi formula dia kasut dengan tali pinggang sama. Ya, seluar kasut stokin ni semua lebih kurang sama colornya. Ya, lelaki dan wanita jam tangan bersesuaian. Cermin mata pilihan bingkai yang bersesuaian. Ya. Wangian jangan terlalu wangi. Okey? Rantai cincin gelang bagi wanita sederhana, tidak terlalu syarat dan mewah. Mengenakan solekan yang sederhana, tidak keterlaluan. Beg tangan yang bersesuaian. Okey, dengan saiz dan bentuk. Right. Lagi tips adalah bagi lelaki dan wanita, bagi mereka yang bertubuh gempal, digalakkan memilih baju bercorak jalur menegak bagi memberi impresi tubuh yang lebih tinggi. Selain itu, baju kurung bercorak bunga besar harus dielakkan bagi wanita yang bertubuh gempal. Bagi mereka yang kurus, digalakkan memilih baju berjalur melintang dan memotifkan bunga besar bagi warna. Elakkan memakai kemeja daripada fabrik yang jarang dan berkilat. Tu dia punya umum lah tu ya. Tips dia. Baju kurung adalah tidak melebihi dari 3 kombinasi warna. Alright. Skirt labuh potongan memberi kesan penampilan yang kemas dan menarik untuk semua potongan tubuh. Jadi perempuan mengandung nak memakai baju mengandung yang labuh dan longgar, memakai kemeja, blouse atau plain atau bercorak melepati pinggang, punggul dan dipadankan dengan skirt labuh yang longgar. Memakai maxi atau jubah labuh. Ya, ini bagi wanita yang mengandung, memakai kasut dan sandal yang sesuai dan selesa. Okay? Alright. So itu adalah antara tips-tips yang yang lain tu bolehlah tuan-tuan dan puan-puan baca dalam nota yang diberikan ya untuk lihat panduan ini. Alright? Okay. Apa lagi? Ya, dari segi penampilan. Ya, dari segi penampilan. Saya tengok balik. Awi okey tuan-tuan dan puan-puan? Awi still okey? Masih bertenaga lagi ni? Masih jaga lagi? Masih fokus lagi? Alright, boleh ya? Okey, alhamdulillah. Saya pergi sekali lalu saja sebab saya rasa itu dah jadi sebahagian daripada polisi kita. SO right. Pemakanan yang sihat. Ya, ini pemakanan yang sihat lah. Ya, pemakanan yang sihat, mana yang berbahaya bagi kita tu kita elakkan. Ya, macam contoh pagi tadi kita bincang-bincang tu gula, ya kesihatan, ya jaga diri kita sebelum sakit. Alright, kalau ada pengalaman yang sakit kan, memang ya, yang inilah yang sakit yang boleh kita hindarkan tapi boleh membawa kesan yang besar. Ya, pengalaman saya sendiri dan mungkin pengalaman beberapa rakan kita, kencing manis. Cuba elakkan gula dan kencing manis ni tuan-tuan dan puan-puan. Alright, sebab kencing manis akan bawa kepada yang 3 serangkai itulah. Ya, jantung, darah tinggi, ya, bila dah pergi kepada kencing manis, ini semua akan apa? Dan dia akan mula merosakkan semua anggota-anggota kita yang lain. Sedikit demi sedikit dia akan rosak. Alright, jadi cuba elakkan cek gula kita, cek kolesterol kita, cek tekanan darah kita. Ya, tekanan darah boleh membawa kepada angin amar. Ya, angin amar kita lumpuh setengah badan, ya, kita tak boleh bergerak, tak boleh ni, ini kita dah menyusahkan orang lain. Alright, kita doalah supaya kita tidak apa orang kata kalau nak pergi pun janganlah sakit yang menyusahkan, insya-Allah. Ya, itu saya minta macam itulah. Ya. Sebab kadang-kadang
orang pun, walaupun anak pun kadang-kadang kan ada kekangan juga nak jaga kita kalau kita terlalu berharap juga kan. Alright, penjagaan kesihatan, naik tangga dan bukannya lift. Okay, yes. Kalau yang perempuan yang muda, bolehlah cuba ya. Yang sakit lutut, jangan buat. Ikuti rehat kecergasan dengan berjalan kaki atau bersenam di meja dan bukannya berehat secara relax lah, bukannya berehat kopi. Okay. So, ingat tak semalam kita punya exercise tu? Alright. Berjalan sambil melakukan tugas. Ya, makan dengan betul, makan pelbagai makanan seimbang setiap hari. Alright. Ya, kalau boleh tambahan vitamin ni semua okey. Ya. Satu lagi, kalau kita pergi, bagi saya lah, sebab ubat-ubat vitamin-vitamin ni sangat-sangat mahal di farmasi. Ya, kalau tuan-tuan perempuan sebab dah kerajaan, kita pergi kepada hospital kerajaan. Saya sendiri pun, saya cari hospital kerajaan sebab saya salute lah hospital kerajaan. Ya, kadang-kadang macam saya swasta kan, bayar RM5 aja. Ubat yang dia bagi punyalah banyak untuk bekalan kita. Alright, ya, itu kita ucapkan terima kasih. Sangat-sangat mahal ubat di luar ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Berjalan saya melakukan tugas, makan dengan betul, ya, makanan yang seimbang, minum air secukupnya. Okey, itu tip-tipsnya lah ya. Okey, lah yang lain tu apa dia? Pilih aktiviti anda gemari, ingin bertemu, anda cubalah buat ya. Contoh jalan ya, kita orang kata kita tak boleh nak berlari ya, tak larat nak berlari, kita berjalan saja. Kembangkan sikap positif mengenai diri anda, ingat pencapaian anda dan buatlah ya matlamat, tetapkan matlamat yang realistik. Cukup tidur, ya, tidur kena cukup. Right? Kalau tidur tak cukup ni dia akan affect mood kita. Kurangkan tekanan dengan mengamalkan tingkah laku yang tingkah laku mengatasi seperti mandi, air panas yang santai. Ingat semalam dalam pengurusan masa, kadang-kadang kita tak ada masa untuk diri kita. Tapi ambil sikit masa untuk diri kita tuan-tuan dan puan-puan ya, supaya kita kadang-kadang kita pun perlu relaxation juga. So ambil sikit masa untuk our own private time. Right? Berlatih bernafas. Right? Ya, maknanya kita bernafas menggunakan diaphragm kita. Okay, untuk kesihatan. Ya, jadi mari saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan dengar lagu ini. Look at the bright side of things lah. Lihat perkara yang apa tu? Yang menarik. Tapi saya nak apa dulu, nak berhenti sekejap sebab nak bagi sound sekejap ya. Okey. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan dengar lagu ini. Okey. Sekejap ya. Alright. Okay, alright. Elah musim-musim football ni kan. Ya. Tapi apa pesanan adalah untuk kesihatan mental, emosi dan juga fizikal ini, pesanan dari lagu itu tadi apa dia? Always look on a bright side of life. Alright? Kita mesti sentiasa melihat hikmah ya dan kebaikan dalam hidup kita. Ya, kalau kita nakkan rasa ketenangan tadi, ya kita buat perbandingan dengan apa? Dengan orang-orang yang kurang ya nasibnya dari kita, yang kurang bernasib baik dengan kita. Alright? Dan kita apa? Always look at the bright side of life. Ya, setiap benda tu ada positifnya. Kita tengok dekat hikmahnya. Alright? Ya, itu adalah law of attraction. Ya, dalam diajarkan kepada kita ya, kalau kita bersangka baik, insya-Allah Tuhan itu akan memberi kebaikan. Tapi kalau kita dah bersangka buruk, ya, kita dah harapkan yang buruk, ya, apa dia? Maka buruklah kita akan dapat. Alright? So insya-Allah ya, jadikan ini sebagai apa? Untuk keterampilan diri kita.
Ya, jaga diri kita, jaga kesihatan kita, ya, jaga apa yang kita tonjolkan kepada orang lain. Ya, sebab apa yang kita tonjolkan, tata cara perlakuan kita, itulah image kita. Itulah keterampilan kita. Alright? Ada sebarang soalan tuan-tuan dan puan-puan? Are we okay on that? Boleh? Ya, boleh? Yes? Okay. Ya. So sekarang ni lebih kurang apa orang kata tu, lebih kurang pukul 10.25 ya. Sebab selepas ni kita akan masuk kepada topik baru iaitu menangani konflik di tempat kerja. Jadi sebelum kita pergi kepada tajuk ni, kita ambil rehat dulu. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan berehat ya. Dan kita masuk balik. Sekarang 10.25. Boleh tak kita masuk dalam 10.55? Ya, 10.55 kita masuk balik, kita pergi kepada modul yang seterusnya iaitu menangani konflik di tempat kerja. Okay? Alright. So sebelum itu beri saya yang terbaik dulu. 1, 2, 3. Yes. Beri saya wow. Wow. Yes. Okay, sekali lagi. Wow. Wow. Right. So bila kita down aja, ya cakap kat diri kita wow. Automatically tuan-tuan dan puan-puan akan bersemangat. Bila kita wow, dia akan ada tenaga. Alright? Okay, insyaAllah. Okay, so kita jumpa lagi 10.55. Terima kasih semua. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Terima kasih, Puan. Terima kasih, kasih. Puan. Terima kasih, Puan.